A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tabtulus salatu khalfal althaghi wal arad wa khalfal ma'mumi wa khalfal muhdisi wal junubi wal kafiri wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun wa khalfa fakidil ma'i wat turab wa la yusalli ar-rajulu khalfal mar'ati wal khuntha. Baik. Faslun, syarah sambung fi syurutil imami litasihha bihil qudwah. Fasal pada menyatakan syarat-syarat imam untuk ataupun supaya sah dengannya qudwah, supaya sah mengikut imam, supaya sah mengikut imam tersebut. Jadi ada beberapa syarat lah, kan? Ada beberapa syarat yang perlu ada pada imam untuk sah qudwah, untuk sah kita ikut imam tersebut. Jadi kalau tak ada syarat-syarat ni, maka tak boleh lah. Dan kita akan tengoklah tafsir ataupun huraian selebihnya di dalam syarah. Kita baca kalam syarah dulu. Dzakara al-ulama'u syurutan la budda an tatawaffara fil imami litasihha salatul ma'mumi khalfahu. Dia kata ulama telah menyebutkan beberapa syarat yang tidak dapat syarat-syarat tersebut cukup ataupun sempurna pada imam supaya sah solat makmum di belakangnya. Wa min babit tawdih, dan daripada bab tawdih dia kata aku akan sa'azkuru kulla syartin qabla dhikri ma yata'allaqu bihi min ibaratil matni. Dia kata aku akan sebutkan tiap-tiap syarat sebelum menyebutkan apa yang berkait dengan ibarat matan. Sebab ibarat matan tu dia sebenarnya lanjutan daripada syarat-syarat qudwah. Dia lanjutan daripada syarat-syarat qudwah sebenarnya. Ataupun kita kata dia furu', cabang daripada syarat-syarat yang dia akan sebutkan. Nanti dia buat satu syarah, buat satu point. Ni syarat dia. Kemudian kalam syarah ni termasuk dalam point itulah, kan? Jadi semuanya ada 5 dalam ni disebut syarat-syarat qudwah. Wahia khamsatu syurutin, dan iaitu 5 syarat. Yang pertama, alla yakunal imamu ummiyan. Syarat yang pertama, keadaan imam tu bukanlah imam yang ummi. Jadi ummi dalam bab fiqh ni bukannya ummi yang tak boleh membaca, tak pandai membaca, tak pandai menulis tu. Ummi kat sini lebih khusus lah. Maksudnya dia tidak kita kata tak pandai membaca Al-Fatihah, ataupun la yuhsinul Fatihah, ataupun ada khalal ataupun ada kepincangan ataupun kesilapan dalam Fatihah dia, tak sempurnalah, dia dikira sebagai ummi. Illa idza kana al-muqtadi bihi mislahu fil harfil ma'juzi anhu wa in ikhtalafa fil badali, kecuali sekiranya makmum yang mengikut imam tersebut seumpama imam juga. Seumpama imam pada apa? Seumpama imam pada huruf. Pada huruf yang lemah daripadanya. Maksudnya daripada huruf yang imam tu bermasalah, makmum tu pun bermasalah pada huruf yang sama. Kecuali sekiranya makmum yang mengikut imam tu seperti imam pada huruf yang lemah imam tersebut daripada menyebutnya, kan. Jadi makmum tu pun sama juga. Imam tak boleh sebut huruf ra,
makmum pun tak disebut huruf ra, sama. Jadi dia tukar, imam dia akan tukar daripada huruf ra tu dia jadi sebut tu jadi huruf lain. Kalau makmum pun sama juga, huruf ra dia sebut dia akan jadi huruf lain. Jadi kalau sama pada huruf yang bermasalah, maka makmum tersebut boleh ikut imam tersebut. Adakah syarat huruf yang ditukar tu juga huruf yang sama? Contohnya imam bermasalah huruf ra, lepas tu dia pergi tukar huruf ghain. Makmum dia bermasalah huruf ra juga, tapi dia pergi tukar jadi huruf lam. Jadi huruf yang yang ditukar tu huruf tak sama. Adakah disyaratkan kena sama juga? Jawabnya tak syarat pun. Yang penting huruf yang bermasalah tu sama. Itu je. Huruf yang bermasalah tu sama. Walaupun depa tukar huruf tersebut kepada huruf yang tak sama. Imam tukar huruf ra kepada ghain, makmum tukar huruf ra kepada lam. Yang penting sama pada huruf ra tersebut. Batu kata syarah, wa in ikhtalafa fil badal, dan jika berbeza kedua-duanya imam dan makmum itu pada badal, pada huruf yang diubah itulah. Ka'an ajaza anir ra'i, seperti imam dan makmum itu lemah daripada menuturkan huruf ra. Wa abdalahul imamu ghainan, dan imam telah menukarkan huruf ra itu kepada huruf ghain. Wal ma'mumu laman, dan makmum menukarkan kepada huruf lam. Jadi tak sama kan? Jadi yang ni sah qudwah, fatasihhu qudwatul ma'muni bihi, maka sah makmum tersebut mengikut imam. Kemudian yang duk kata masalah yang kita sebut ni, makmum boleh ikut imam kalau imam tu bermasalah, dengan syarat makmum tu pun ada masalah yang sama dengan imam tu. Yang hukum yang kita sebut tadi, yang kita takrirkan tadi tu, masalah boleh ikut makmum, boleh ikut imam kalau makmum tu bermasalah sama macam imam. Masalah tu kalau imam tu yang kita kata boleh ikut tu, kalau imam tu memang tak boleh nak belajar. Memang tak boleh nak belajar. Adapun kalau imam tu boleh belajar tapi dia tak belajar, yang tu solat dia batil. Makmum tadi tak boleh nak ikut dia walaupun masalah dia sama. Huruf yang dia bermasalah tu sama dengan imam. Kata syarih hadza, ini apa yang disebutkan ni, ataupun hadza takrir, ini huraian, hadza takrir al-madhkur, ini huraian yang tersebut di atas tadi itu. Masalah al-muqtadi, ya, makmum boleh ikut imam kalau di masalah makmum tu huruf yang makmum masalah sama dengan huruf yang imam bermasalah, illam yatamakkan al-imamul ummi minat ta'allum. Kalau masalah tu sekiranya imam yang ummi tersebut tidak boleh belajar. Tak boleh belajar. Dia bukan tak belajar tapi tak dia punya lidah dia kerah. Lidah dia tak ikut dia. Tak boleh ikut macam mana yang dia nak. Nak sebut huruf ra. Orang suruh sebut huruf ra. Dia nak sebut tapi tak keluar huruf ra tu, dia jadi ikut lain. Bi an kana lisanuhu la yutawi'uhu, dengan bahawasanya lisan dia tu tidak menurutinya lah. Tak turut dah. Au kana al-waqtu dayiqan, ataupun waktu yang sempit kan, nak keluar waktu dah. Walam yatamakkan minat ta'allum qabla dhalik, dan sebelum tu dia tidak mampu untuk belajar. Jadi waktu tu je lah boleh kan. Kemudian lepas tu, waktu selepas tu pula dia kena belajar balik lah, kalau dia orang yang boleh belajar.
Lisan dia tak ada masalah. Fa in amkanahu ta'allum wa lam yata'allam. Jika dia boleh belajar, wa lam yata'allam, dia tak belajar. Boleh belajar, tak belajar. Dia kira salah lah. Kan? Jadi sekarang ni tanggungjawab dia sebagai hamba adalah belajar. Itu kefarduan dan tanggungjawab yang wajib yang Allah Ta'ala tekan ke atas dia. Tapi dia tak buat. Dia orang ni fa salatuhu fi nafsihi batilah. Solat dia pada dirinya itu batil. Solat dia tu batil lah. Kan? Jadi bila dah batil, fala yajuzu liktida'u bihi, maka tidak boleh mengikut dengan imam tersebut. Lepas tu boleh terangkan apa makna ummi. Dia kata wal ummi huna man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Orang yang tidak dapat menyebut dengan baik lah, kita kata dapat sebut dengan baik satu huruf daripada Fatihah. Tak sebut satu huruf pun, dia dikira sebagai ummi. Dia tak boleh menyebut satu huruf dengan baik daripada Al-Fatihah tu. Imma bil ajzi anhu bil kulliyah, sama ada memang tak boleh sebut langsung. Imma bil ajzi, sama ada dengan lemah daripada menyebutnya secara total. Secara total tak boleh. Dia jadi ikut lain terus. Jadi huruf lain terus. Au an ikhrajihi an makhrajihi, ataupun dia lemah daripada mengeluarkan huruf tersebut daripada makhrajnya. Kan? Dia boleh tapi tak kena makhraj. Jadi bunyi ikut lain sikitlah. Kan? Makhraj dia tak kena. Au an asli tashdidin minal Fatihah li rakhawatin fi nafsihi. Cakap macam mana ni? Terjemah apa? An asli tashdidin minal Fatihah li rakhawatin fi lisani. Kena rakhawah. Rakhawah apa dia tak masuk dia? Lupa dah. Tinggallah dulu yang tu. Wa minal ummi, kata syarah, dan termasuk daripada orang yang ummi itu, ma dzakarahul muallifu biqauli, apa yang disebutkan oleh pengarang dengan katanya wa tabtulus salatu khalfal al-thaghi. Nampak? Jadi apa yang disebut oleh pengarang ni apa yang disebut oleh pengarang adalah cabang ataupun rentetan daripada syarat alla yakunal imamu ummiyan. Dan batal solat di belakang al-thagh. Al-thagh ni apa dia kan? Wa huwa alladhi yubdilu harfan bi akhara bila idghamin. Al-thagh ni orang yang menukarkan satu huruf dengan satu huruf yang lain tanpa idgham, dengan ketiadaan idgham. Dia tukar tapi tak ada idgham. Nanti ada satu lagi kat depan, arad, tukar huruf dan idgham. Dan ni contoh dia alhamdulillah. Ha sepatutnya ha pedah, dia baca ha simpoi tu. Wal arati, dan arad tak sah juga solat di belakang arad. Siapa dia arad? Huwa alladhi yudghimu fi ghairi mahallil idgham ma'a ibdalin, iaitu orang yang idgham pada bukan tempat idgham serta ibdal, serta ubah, dia ubah huruf. Contoh dia apa? Kal muttaqim, asal dia mustaqim, kemudian sin tu dia tukar huruf ta, lepas tu dia idghamkan dalam ta yang memang ada dah tu, jadilah muttaqim. Bi ibdali sini ta'an, dengan menukarkan sin kepada huruf ta, wa idghamiha fi ta, dan idghamkan ta tu pada huruf ta. Kemudian arad. Jadi orang yang macam ni tak sah lah untuk kita ikut belakang dia. Kemudian kata na'am la tadurru lathghatun yasiratun wa hiya allati la tamna'u asla makhrajihi wa illam yakunil harfu safiyan. Jadi kalau ada orang dia baca tak apa nak jelas sikit, dia masih lagi makhraj dia, tapi adalah tak jelas, tak cukup sempurna makhraj huruf dia ke,
Adakah tak boleh juga nak ikut? Yang tu dia kata da, na'am, tetapi la tadurru lasqatun yasirah, tak memudaratkan. Kita kata lasqah yasirah. Apa lasqah apa? Telah. Tahu telah. Cakap telah maksudnya dia cakap tak apa nak kalau cakap telah ni cakap tak apa nak jelas kan. Kalau sini adalah huruf tu tak apa nak jelas daripada makhraj dia, masih lagi keluar daripada asal makhraj dia. Cuma dia taklah betul-betul sempurna bersih kan daripada makhraj dia tu. Wahyallati nasghah yasirah ni iaitu yahyallati la tamna'u asla makhraji, tidak menegah daripada asal makhraj dia. Wa illam yakunil harfu safiyan, dan jika huruf itu taklah kita kata bersih ataupun sempurna betul lah. Kemudian wa tukrahul qudwah bitamtam, dan makruh mengikut imam yang tamtam. Tamtam ni apa? Wa huwa man yukarrirul ta, iaitu orang yang mengulang-ulang huruf ta. Tapi kiasnya kalau nak ikutkan jadi tak lah, kan tam-tam. Kiaskan tak macam fa, orang yang ulang-ulang huruf fa. Wa orang yang ulang huruf waw, dan begitulah seterusnya. Jadi kalau orang yang ulang-ulang huruf tu kan, huruf-huruf dalam Fatihah tu makruh kita ikut dia. Man yukarriru ta wal qiyah at-ta wa bil fa, yani wa tukrahul qudwah bil fa. Makruh qudwah dengan fa. Wa huwa man yukarrirul fa, orang yang mengulang-ulang huruf fa. Wa bil wa makruh ikut imam wa, iaitu wa huwa man yukarrirul waw, imam yang ulang-ulang huruf waw. Wa kadza sairul huruf minal Fatihah wa ghairiha. Begitu juga semua huruf-huruf daripada Fatihah dan selain daripada Fatihah. Ini makruh ikut dia. Boleh lah tapi makruh. Ada orang ra dia. Kadang-kadang tengoklah masalah, kadang-kadang huruf ra masalan. Ada orang yang teruk. Dia pelat, dia teruk. Ada orang yang sikit saja masih lagi kita kata ada bunyi ra tu, masih lagi daripada makhraj dia yang asal. Kan, bukannya lari terus daripada makhraj. Cuma tak cukup sempurna kan. Tak cukup sempurna ataupun tepat kan kita kata. Tapi yang tu tak memudaratkan. Maksudnya boleh lagi kita ikut dia, kita jadikan dia sebagai imam. Kemudian boleh tak kita jadikan seseorang tu sebagai imam, sedangkan kita cakap macam mana, kita kata orang ni boleh jadi dia, kita mengharuskan keadaan dia tu ummi. Maksudnya orang ni boleh jadi dia ummi, boleh jadi dia tak ummi. Jadi kita tak tahu keadaan dia tu macam mana. Dia ni ummi ke tak ummi? Ummi ke tak ummi? Jadi kalau bila berlaku keadaan macam tu, boleh tak kita kita berimamkan orang tersebut? Kata syarah hafizahullah, wa yajuzu iqtida'uhu biman yujawwizu kaunahu ummiyan. Dan harus makmum mengikut imam yang mana makmum tersebut mengharuskan keadaan imam itu seorang yang ummi. Dan harus makmum mengikut imam yang mana makmum itu mengharuskan keadaan imam itu seorang yang ummi. Maksudnya dia mengharuskan, dia kata boleh jadi dia ni ummi, boleh jadi dia tidak. Itu tajwiz. Tapi ada syarat lah, boleh illam takun qarinatun zahiratun ala zalika. Jika tidak ada petunjuk lah. Petunjuk yang nyata atas keadaan dia ummi tu. Tak ada apa-apa petunjuk. Macam mana tak ada apa-apa petunjuk? Seperti dia baca pelan. Tempat tu sepatutnya baca jahar, tapi dia baca pelan.
Katalah dia baca pelan dan kita tak dengar. Jadi tak ada lah apa-apa qarinah yang menunjukkan dia ummi. Jadi boleh untuk kita kita ikut. Ni masalah makmum taraddud ni. Makmum imam ni qari ke ataupun ummi. Jadi dia pun mentajwizkanlah, mengharuskan keadaan ummi tu. Boleh jadi imam ni ummi. Boleh ikut dalam masalah ni jika tidak ada petunjuk yang nyata imam tersebut adalah orang yang ummi. Wa illa lam tasihhal qudwatu bihi. Wa illa dan jika tidak balik ke tidak jadi isbat lah. Wa illa bi an ini bi an kita kata apa? Kita kata bi an qamat qarinatun zahiratun ala dhalika. Dan jika tidak dengan bahawasanya ada petunjuk yang nyata atas keadaan imam tu ummi, lam tasihhal qudwatu bihi, tidak sah qudwah dengan imam tersebut. Jadi kalau dia tak tahu, dia boleh Kalau dia tahu kata imam tu ummi, awal-awal lagi dia tak boleh ikut. Kan? Kalau dia ikut tak jadilah. Kan? Adapun kalau dia tak tahu, dia ikut Allahu Akbar. Sekali imam tu baca, bacaan dia bertarabuk, bermasalah. Maka pada ketika tu apa yang dia perlu buat? Wajib dia mufarakah. Dia kata fa in hadatsa lahu zalika athna as-salati khalfahu faraqahu wujuban. Maka jika berlaku kepadanya oleh yang demikian itu, maksudnya qiyam qarinah zahirah tu, berlakunya qarinah petunjuk-petunjuk yang nyata atas keadaan makmum imam tu ummi ketika solat di belakangnya, waktu tu faraqahu wujuban, wajib makmum tadi mufaraqah, maksudnya dia bercerai dengan imam. Dan kalau lepas tu baru dia tahu, lepas solat baru dia tahu kata dia ummi, baca pelan. Dan masalah tu disebut dalam Al-Manhalul Warif. Syarah lagi satu kan yang kita baca ni, Al-Bayan wa Ta'rif. Kalau dia tahu, sebut dalam ni, dia kena ulang balik solat dia. Dia kena ulang semula dia punya solat. Baik. Syarat yang kedua yang perlu ada pada imam, alla yakunal muqtada bihi ma'muman halal iktida'i bihi. Syarat yang kedua, keadaan imam yang diikuti itu dia bukan makmum. Dia bukan makmum bila? Dia bukan makmum bila kita ni ikut dia. Maksudnya ketika mana kita ikut dia. Kait ni kena sebutlah halal iktida'i bihi ni. Sebab yang tak boleh imam tu masalah saya nama. Yang tak boleh seseorang tu jadi imam ketika mana dia sedang jadi makmum. Ketika mana dia sedang jadi makmum kepada seorang imam yang lain. Contohnya adnin imam, hafiz makmum. Jadi anda tak bolehlah nak berimamkan hafiz ketika mana hafiz sedang solat bersama dengan adnin. Tapi kalau adnin dah habis solat, lepas tu hafiz bangkit nak selesaikan rakaat yang berbaki, ada lagi 2 rakaat lagi sebagai contoh, maka pada ketika tu boleh je anda nak ikut hafiz. Kan, sebab hafiz pada ketika tu bukan lagi makmum. Tadi dia makmum.
Tapi sekarang ni waktu anak ikut dia bukan lagi makmum kepada adzin, sebab qudwah dia dengan adzin sudah selesai. Sebab tu dia kaitkan halal iktida'i bihi tu. Maksudnya imam yang kita nak ikut dia tu, dia bukan makmum, dia bukan tengah jadi makmum ketika mana kita ikut dia. Adapun kalau dia selesai dah, dia jadi makmum pada seorang imam, lepas tu kira dia seorang-seorang dah sekarang ni, waktu tu boleh je kita nak pergi ikut belakang dia. Wa tabtulus solah, kata syarah, wa tabtulus solah khalfal ma'mum listihalati kaunihi tabi'an wa matmu'an, dan batal solat di belakang makmum. Ni berkait dengan syarat tu lah tu kita sebut tadi. Dan batal solat di belakang makmum kerana tertegahnya keadaan keadaan al-muqtada, yang orang yang nak diikuti tu, keadaan dia tu jadi tabi', dia tu ikut orang, dan dalam masa yang sama dia tu matbu', dia dalam masa yang sama dia ikut orang, dalam masa yang sama orang duk ikut dia. Dia di tengah-tengah, dia ikut orang depan, orang belakang ikut dia. Dia jadi tabi' dan juga matbu' satu masa, tak boleh. Baik, kalau kita syak, dia ni imam kan makmum, katalah duk rapat-rapat macam orang Arab kan, duk rapat betul, sampai kita pun mana satu kan, cuma kita buat masalah lah. Biasanya makmum duduk sebelah kanan lah kan. Dikatalah berlaku syak mana satu ni makmum sebelah kanan kah sebelah kiri, waktu tu tak sah lah nak solat di belakang orang yang kita syak dia tu makmum ke imam. Wala tasihhu salatu khafal mashkuki fi kauni imaman aw ma'muman, tidak sah solat di belakang orang yang disyakkan pada keadaannya imam atau makmum. Falau ra'a rajulaini, maka kalau dia tafraq daripada situ, maka kalau dia melihat dua orang lelaki, wa taraddada fi ayyihimal imam, dan dia taraddud, dia ragu-ragu mana satu imam antara kedua-dua orang lelaki itu, lam yasih al-iktida'u biwahidin minhuma, tidak sah ia mengikut dengan salah seorang daripada kedua-dua lelaki tersebut. Lepas tu boleh tak dia ijtihad? Boleh tak dia ikut salah satu dengan ijtihad? Wa in zannahu al-imam walau bil ijtihadi inda Ibn Hajar, dan sekiranya dia sangka seorang lelaki yang dia nak ikut itu adalah imam, walaupun dengan ijtihad di sisi Ibnu Hajar. Jadi si Ibnu Hajar kalau dia ijtihad dan dia sangka ini adalah imam, dia ikut orang tu, tak sah juga kedua. Wa khalafahu Ramli, dan menyalahi akannya oleh Imam Ramli. Sebenarnya Imam Ramli tak setujulah. Imam Ramli dia kata fa'tamada sihhatal iqtida' bil ijtihad. Imam Ramli dia iktimad sah ikut imam tadi tu dengan ijtihad. Jadi dua orang tadi dia syak, lepas tu dia ijtihad lah mana satu imam, lepas tu dia ikut. Yang tu boleh di sisi Imam Ramli. Ibnu Hajar tak boleh. Kemudian yang ketiga, alla ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi. Syarat yang ketiga untuk sah kedua, makmum tidak mengetahui batal solat imam. Kalau makmum tahu solat imam ni batal, maka awal-awal lagi dia tak boleh ikut imam tersebut lah. Dia tak boleh ikut imam tersebut. Ataupun dia tahu imam dia ni berhadas, dia kentut tadi, ataupun dia kencing berak tadi, dia tak ambil wuduk lagi. Dia tahu. Dia tak boleh dia nak ikut. Boleh jadi imam tu terlupa. Dan kita tahu dia tak ambil wuduk lagi. Jadi tak boleh untuk kita ikut. Ataupun kita tahu kawan kita ni berjunub. Sebab dia bagi tahu tadi dia bagi tahu kita, peringatkan aku lah. Kan? Aku tak mandi wajib lagi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia pun terlupa nak abang, kawan dia tu masuk solat dah, jadi dia tak boleh nak ikut kawan dia dah. Jadi dia tak boleh nak berimamkan kawan dia. Kalau dia terikut tak sah.
Dia terikut imam dia. Dia tahu, cuma dia pun terlupa. Kan, teringat lepas solat tu dia kena ulang balik. Jadi apa yang disebut oleh oleh pengarang ni berkait dengan syarat ni lah, an la ya'lamal ma'mum butlana salati imamihi. Wa tabtulu salatu khalfal muhdits hadatsan asghar, dan batal solat di belakang orang yang berhadas bagi hadas kecil. Wa khalfal muhdits hadatsan akbar, dan tidak sah juga solat di belakang orang yang berhadas besar. Kal junub, seperti orang yang berjunub, wal haid, dan juga orang perempuan yang haid. Bi syarti an ya'lamal ma'mum bidzalika bi syarti an ya'lamal ma'mum bidzalika wa yastamirra bil iktida. Dengan syarat, kita batal solat tu dengan syarat makmum tu tahu dengan yang demikian, bi butlani solatil imam, dia tahu tentang batalnya solat imam. Wa yastamirra bil iktida, dan dia berterusan ikut imam tersebut. Dia tahu tapi dia ikut. Wala tanaqidu solatu in alima bihi qabla al-iktida. Dengan syarat, batal tu dengan syarat makmum tu tahu tahu kata solat imam tu dah batal, dan dia berterusan lagi ikut imam tersebut. Itu batal lah, kan? Tapi kalau dia tahu sebelum dia ikut imam tu lagi, kalau dia tahu sebelum ikut imam lagi, solat dia tidak jadi. Wala tanaqidu solatu in alima bihi qabla al-iktida, dan tidak terikat solat dia tu, ataupun tidak jadi solat dia tu sekiranya alima bihi, dia mengetahui dengan batalnya solat imam tu qabla al-iktida. Ini qabla al-iktida'i bihi, sebelum dia ikut imam tersebut. Wa amma idza bana lil ma'mum ba'da shalah anna 'ala al-imami hadatsan asghara aw akbara fala tajibu 'alaihi al-i'adatu. Adapun apabila nyata bagi makmum selepas solat bahwasanya imam tersebut ada hadas kecil ataupun hadas besar. Bahwasanya atas imam tersebut hadas kecil atau hadas besar. Lepas solat baru tahu kata imam tu rupanya tak ambil wuduk lagi, ataupun selepas solat baru tahu kata imam tu berjunub. Perlukah dia ulang solat dia? Fala tajibu alaihi al-i'adatu, tidak wajib i'adah. Tak perlu ulang semulalah. Li'adami taksirihi, kerana ketiadaan taksir dia, kecuaian dia. Sebab bukan mudah kita nak tahu orang tu tak berhadas ataupun tidak, kan? Itu bukan taksir daripada dia lah. Tapi kalau dia tahu ketika solat, walau bana lahu dzalika athna as-salah. Ini walau bana lahu zalika ay butlanu solah tu. Kalaulah nyata baginya oleh demikian batal solat batal solat imam tu ketika solat, wajib alaihi mufaraqatul imam, wajib dia mufaraqah imam. Wa yastamirul ma'mum fi solati, dan makmum teruskan solat dia, wala yasta'nifuha, dan dia tidak mulakan solat daripada mula. Sebab tu dia kata tadi batal tadi dengan syarat makmum tu tahu tengah duduk solat ni, dia tahu imam tu solat dia batal, dan dia masih lagi teruskan ikut imam. Itu batal. Tapi kalau dia niat mufaraqah, settle lah, kan? Niat mufaraqah settle, dia boleh solat terus macam biasa ikut solat dia sendiri. Adapun kalau dia tahu sebelum solat lagi, yang tu awal-awal lagi solat dia tidak jadilah. Baik. Wala tasihhu shalah khalfal kafir, dan tidak sah solat di belakang orang kafir. Wal majnuni, dan juga tidak sah solat di belakang majnun. Tengah-tengah duduk solat, tiba-tiba kawan tu batalkan solat dia, lepas tu gelak seorang-seorang, kan? Lepas tu dia reject kita, ikut orang gila, contohlah, kan? Tiba-tiba, ya kan, rupanya kita ni ikut orang gila. Jadi solat kita
tak sah lah, wajib dia ulang balik solat. Kita tengok dia tak sama dengan masalah kat atas. Wa tariki ma min sya'nihi alla yakhfa, dan tidak sah solat di belakang orang yang meninggalkan perkara yang mana perkara tersebut biasanya tidak tersembunyi lah, tidak tersembunyi jelas, benda yang biasa dilihat pada adat. Contohnya apa? Seperti takbiratul ihram. Jadi orang depan kita, imam yang kita, orang yang kita jadikan dia imam ni, dia tinggalkan takbiratul ihram, ataupun dia tinggalkan istiqbal kiblah, ataupun dia tinggalkan Fatihah, ataupun dia tinggalkan basmalah sebagai contoh. Jadi benda-benda tu ma min sya'ni alla yakhfa. Apa yang sya'an dia ataupun apa dia nak sebut apa ni, keadaan benda tu, benda yang jelas lah, benda yang jelas, bukan yang tersembunyi. Meninggalkan benda-benda yang jelas dalam ibadat, dan benda tu merupakan rukun ataupun syarat dalam solat kan. Kaman taraka takbiratul ihram, seperti orang yang meninggalkan takbiratul ihram. Awil istiqbal, yang meninggalkan, ataupun orang yang meninggalkan istiqbal kiblah. Awil fatihah fil jahriyah, ataupun meninggalkan fatihah pada solat jahriyah. Awil basmalah, atau meninggalkan basmalah. Fayajibu alaihi an yu'idas solah, wajib ke atasnya mengulangi solat. Sebab apa wajib ulang? Litaksirihi bitarkil bahthi amma dzukira, kerana taksirnya dia, jadi anggap cuai lah kat sini masalah ni, kerana cuainya dia meninggalkan bahas, meninggalkan mencari ya kan, al-bahas, meninggalkan mencari tentang apa yang disebutkan tu. Mencari ataupun meneliti, tengok ni tak terus ya. Lepas tu nak kita nak jadikan orang pemimpin kita, kena tengok kan. Bukannya orang undi tu kita undi. Itu contohlah kan, dalam pilihan raya sebagai contoh kan. Orang undi ni kita undi ni, orang cakap undi ni kita undi ni. Jadi kita ni sebagai pengundi, kita kena tengok siapa yang kita nak jadikan sebagai pemimpin kan. Dalam solat pun sama juga. Bukan ikut dah je. Jadi kena tengoklah. Kena tengoklah juga imam tu macam mana. Kod imam tu nama apa? Tomak ninah pun tak ada kan. Rukun-rukun pun banyak benda yang dia langgar. Jadi takkan kita nak jadikan dia pemimpin kita. Jadi kena ni lah, dia kena carilah kan. Jadi kalau dia tak buat tu, dikira taksir. Dikira sebagai taksir. Baik. Tadi pun kita dah dapat dah satu hukum kan. Maksudnya tak sah solat, lepas tu dia kena ulang balik. Lepas ni dia akan sebut dengan lebih jelas lagi lah. Masalah kena ulang balik tu, dia tahu dalam solat. Yang ni dia bukan macam masalah tadi. Masalah tadi kita boleh niat mufarakah. Yang ni tak. Masalah ikut kafir, ikut majnun, ikut orang yang tinggalkan benda-benda yang jelas ni, dia kena ulang mula balik solat daripada awal. Kata syarih, falau alimal ma'mum athna as-salah anna al-imama kafirun aw majnunun aw tarikun lima yuttala'u alaihi adatan, wajaba alaihi istinafus salah. Maka kalau makmum mengetahui ketika solat bahawa imamnya kafir ataupun gila ataupun meninggalkan perkara yang dilihat atasnya pada adat, wajib ke atasnya solat semula lah. Istinaf solat, dia wajib dia solat semula daripada awal. Wala yastamiru fiha ma'aniyatil mufaraqah, dan dia tidak boleh meneruskan solat tak bolehkan teruskan solat serta niat mufaraqah. Tak boleh lah dia nak niat mufaraqah teruskan solat macam biasa, tak boleh. Litabayyuni adami inqadis solat, kerana nyata ketiadaan terikat ataupun ketiadaan jadinya solat tersebut. Kemudian wala tasihhu salatu khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun, syarah kait zahiratun, dan tidak sah solat di belakang orang yang di atas badannya atau pakaiannya ada najasah. Najasah ada dua, ada najasah yang zahirah, najasah yang nyata, ada najasah khafiyah.
Yang ni hak kata tak sah solat ni, tak sah solat di belakang orang yang ada najis ni. Yang ni najis yang zahirah. Tidak sah solat di belakang orang yang di atas badannya atau pakaiannya najasah yang zahirah. Apa dia najis yang zahir? Najis yang nyata. Wahiyal lati law ta'ammalaha al-ma'mumu la ra'aha. Sebelum tu najasah zahirah dan khafiyah ni ulama khilaf dalam mentakrifkan dia. Dan apa yang disebutkan oleh syarah ni salah satulah kat bawah tu pun dia ada sebut kan fi dhabtin najasati zahirah wal khafiyah khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf 2-3 pandangan. Ni kita baca hak mana dalam kitab ni lah. Jadi yang disebut oleh syarah najasah zahirah ialah najasah yang kalau makmum perhatikan, lau ta'ammalha, dia tilik perhati akan najasah tersebut, la ra'aha, nescaya dia akan lihat najis tu. Itu najasah zahirah. Kalau dia perhati elok-elok kat pakaian dia, kat badan dia, nescaya dia nampak. Itu salah satu dobit bagi najasah zahirah. Ada yang mendobitkan najasah zahirah tu najasah yang berada di zahir pakaian. Yang pakaian sebelah luar ni. Adapun najasah khafiyah, najasah yang berada di sebelah dalam baju. Itu salah satu tafsiran juga. Dan ada yang mentafsirkan najasah zahirah tu najasah ainiyah. Najis ain, dan najasah khafiyah itu adalah najis hukmi. Semua tu ada sebut kat bawah tu, boleh bacalah. Adapun yang disebutkan oleh syarah najasah zahirah, iaitu najasah yang mana kalau kita ataupun makmum tu dia perhatikan elok-elok pada pakaian imam ataupun pada badan imam, dan saja dia boleh lihat najis tersebut. Jadi najasah khafiyah lawan dia lah. Saya kalau dia ta'ammul, dia tak nampak. Wa amman najasatul khafiyah, adapun najis yang khafi, najis yang tersembunyi, fala yajibu 'alal ma'mum i'adatus solah in tabayyana anna imamahu mutalabbisun biha. Adapun najasah khafiyah, maka tidak wajib atas makmum mengulangi solat sekiranya nyata. Nyata bagi makmum itulah bahwasanya imam tersebut dia ada najis. Dia bersepakai dengannya dengan najis, maksudnya ada najislah pada pakaian atau badan dia. Saya petak batai kan. Wa dzalika li adami li usri al-ittila'i 'alaiha. Dan demikian itu tak wajib i'adah tu kerana susah untuk kita melihat ke atas najis tersebut kan. Sebab najis tersebut kalau kita perhati elok pun tak nampak kan. Dia sebut belakang tu wahiyallati law ta'ammalaha al-ma'mum bi fardiha fawqa malbusil imam wa ma'al qurbi minhu lam yaraha. Najasah khafiyah itu iaitu najasah yang kalaulah makmum perhatikannya dengan kita fardu takdir, kita andaikan najis tersebut berada di atas pakaian imam dalam keadaan imam dan makmum itu dekat, lam yaraha, nescaya makmum tersebut tidak melihat najasah tersebut. Allahu akbar. Sana. Kamu sini dalam apa? Manhalul Warif ni dia adalah lebih banyak lagi masalah dia sebut.
Al-Imam Nawawi disebut dalam tahqiq, dia tarjihkan tidak ada i'adah. Tidak ada i'adah sekiranya nyata imam tersebut ada najis mutlaqan. Wa qad rajjaha al-Imam An-Nawawi fi at-tahqiq annahu la i'adata in bana al-imam dha najasatin mutlaqan sawa'un kanat zahiratan am khafiyah. Imam Nawawi dia tarjihkan dalam kitab dia tahqiq, dia kata tak perlu ulang lah. Kan sekiranya nyata imam tersebut ada najis, sama ada najis zahirah ataupun khafiyah. Di dalam minhaj lain pula, itu dalam tahqiq. Mudah sikitlah yang tu kan. Cuma ni kita takrir lah apa yang ni takrir mazhab pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian sana apa? Jadi tadi tak sah solat sekiranya pada badan imam atau pakaian imam ada najasah zahirah. Tak sah kan. Kalau sebelum solat dia tahu, memang tak jadilah dia ikut kan. Kalau dalam solat batal solat dia. Dia kena solat semula. Kalau selepas solat dia kena ulang balik. Yang keempat, alla ya'taqidal ma'mum wujuba qada'is salati 'alal imam. Yang keempat, makmum tidak i'tiqadkan imam wajib mengqada' solat yang dia lakukan. Kan? Kalau dia i'tiqad bahwasanya solat yang dilakukan oleh imam itu wajib dia qada', maka tak boleh makmum tersebut, seseorang tersebut nak jadikan seseorang tu imam. Sebagai contoh, faqidut tahurain lah, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Jadi orang yang kehilangan dua alat bersuci, tak ada air, tak ada tanah untuk dia tayamum, maka wajib dia sembahyang li hurmatil waqt. Jadi i'tikad kita orang ni kena ulang solat dia. Kan? Jadi tak boleh untuk kita solat di belakang dia. Solat sendiri-sendiri lah. Kan? Walaupun kita dalam rombongan dan masing-masing tak ada air, tak ada debu tanah untuk tayamum. Jadi solat masing-masing. Kata syarah, wa tabtulus solah khalfa faqidil ma' wat turab wa in kana al ma'mum mislahu, dan batal solat di belakang orang yang tiada air dan tanah. Kalau makmum macam tu tak boleh juga ke? Wa in kana al ma'mum mislahu, dan sekiranya makmum itu seumpama imam tu, dia pun tak ada air, tak ada tanah juga. Wa huwal mu'abbar anhu bi faqidit tahurain, dan orang yang kehilangan dua ayak dan juga turab ni, inilah yang ditakbirkan daripadanya dengan nama faqid at-tahurain. Wa qad taqaddama hukmuhu akhir tayammum, dan telah lalu hukumnya di akhir bab tayammum. Hadza in alima al-ma'mum bi halihi qabla solah. Ini sekiranya makmum tahu tentang keadaan imam tu sebelum solat. Jadi tak bolehlah kan. Fa in alima bidzalika ba'da shalah fa salatuhu sahihah wala qada' alaihi. Kalau dia tahu kata makmum tu dia wajib qada' solat dia tahu tu selepas solat. Tadi ini yang kita sebut tadi, apa tak boleh tak boleh nak ikut imam yang faqidut tahura ini kalau dia tahu sebelum solat. Kalau dia tahu selepas solat makmum tersebut sahih dan tak perlu di qada'. Kemudian yang kelima, wala yusalli rajulu awil khunsa khalfal mar'ati wal khunsa, dan tidak boleh lelaki ataupun khunsa solat di belakang perempuan ataupun khunsa.
Maksudnya lelaki tak boleh solat di belakang perempuan, dan lelaki juga tidak boleh solat di belakang khunsa. Dan khunsa tidak boleh solat di belakang perempuan, dan khunsa juga tidak boleh solat di belakang khunsa. Khunsa muskil lah ni, kan? Khunsa wadih dia ambil hukum yang wadih tu lah. Dia wadih dah dia punya. Dia laki ke perempuan tu, dia ambil, kalau laki ambil hukum laki, perempuan ambil hukum perempuan. Baik. Jadi seperti mana dalam Safinah kan, ada suarul qudwah ada 9, 5 sah, 4 tidak sah. Ini dia akan sebut kat belakang. Fala yasihu iqtida'u rajulin bi imra'atin wa rajulin bi khunsa wa khunsa bi imra'atin wa khunsa bi khunsa. Maka tidak sah lelaki ikut perempuan, lelaki ikut khunsa. Dan tak sah khunsa ikut perempuan dan khunsa ikut khunsa. Itu yang kita dapat daripada matan. Wa tasihu fi khamsi suwar. Nama syarah. Dan sah qudwah pada 5 gambaran masalah. Wa dhabituha, dhabitnya an yakuna al-imamu misla al-ma'mum au akmala minhu yaqinan. Dhabit dia, imam tu mestilah sama dengan makmum dari segi kedudukan, laki-laki kan, sama, ataupun dia lebih sempurna daripada makmum. Contohnya imam laki, makmum perempuan ataupun khunsa. Jadi yang laki tu dia lebih akmal, lebih sempurna. Dia tak boleh lebih rendah. Imam dia tak boleh lebih rendah daripada makmum. Maka bila kita tahu dhabit yang disebutkan tu, fa yasihu iqtida'u imra'atin bi imra'atin, sah perempuan ikut perempuan, wa imra'atin bi khunsa, dan sah perempuan ikut khunsa, wa imra'atin bi rajulin, dan sah perempuan ikut lelaki, wa khunsa bi rajul, dan sah khunsa ikut lelaki, wa rajulin bi rajulin, dan sah lelaki ikut lelaki. Kan? Yang tadi itu 4 tadi itu tidak sah. Laki ikut perempuan, laki ikut khunsa. Khunsa ikut perempuan, khunsa ikut khunsa. Sebab apa khunsa ikut khunsa tak sah? Sebab tak jelas. Kan? Boleh jadi khunsa kat belakang tu laki, khunsa kat depan tu perempuan. Jadi tak jelas yang tu. Kalau dah jelas dah yang depan tu khunsa asalnya, lepas tu dah jelas dia ada laki, itu tak apalah. Ni yang masih tak jelas lagi, yang masih muskil. Baik. Falau tabayyana li rajulin annahu qad iktada bi unsa wajaba alaihi i'adatus solah. Kalau nyata bagi seorang lelaki bahwasanya dia mengikut seorang perempuan, wajib ke atasnya mengulangi solat. Walau alima bidzalika asna as-solah wajaba alaihi an yasta'nifa. Kalau dia tahu ketika melaksanakan solat, wajib dia ulang semulalah. Solat balik daripada awal, dia tak boleh niat mufaraqah dan teruskan. Wala yastamiru fiha ma'aniyatil mufaraqah, dan dia tidak dia tak boleh teruskan solat serta niat mufaraqah li tabayyuni adamin iqadi solah, kerana nyata ketiadaan berlakunya solat. Wallahu ta'ala a'lam. Faslun wa syurutul jama'ati sittatun.